Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua saudara-saudara pengacara majlis, dikasihi Datuk Raja Tengku Paduka, sahabat kita, bekas adun kita dulu, yang hebat, calon-calon kita yang mewakili Pakatan Harapan, seluruh hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Inilah Malaysia ni, sekarang ni ramalan cuaca semua orang dah tahu. Bulan November, Disember, Januari selalunya banjir. Bulan-bulan lain pun ada, tapi taklah seperti 3 bulan ini. Kita nak buat juga pilihan raya dalam musim ini. Ini kehendak Zahid Hamidi. Semalam di Kota Baru sedang kita berceramah, air melintas depan ini. Basah kasut aku. Hari ini datang orang Terengganu bagi kasut baru. Tadi pun hujan begitu lebat. Kita nak kempen, nak walkabout pun tak boleh, hujan. Akhirnya banyak kita duduk di kedai kopi. Bolehlah jumpa 5-6 orang dalam kedai kopi. Hadirin sekalian, inilah dia rakusnya pemerintah ini. Karena nak menyelamat seorang individu yang mungkin keputusan mahkamah pada bulan Februari terhadapnya, dia paksa pilihan raya, susah seluruh rakyat untuk menyelamatkan diri individu Presiden UMNO. Kalau tuan-tuan undi lagi sokong kerjaan yang ada ni, tuan-tuan bukan orang tapi plastik. Tak ada perasaan. Kita sanggup sign MOU. Saya, Datuk Seri Anwar dan Anthony Loke, masa itu Lim Guan Eng. Kemudian dengan APCO Presiden, kita kata kita tak mau lagi Perdana Menteri ditukar. Tak apalah kamu nak jadi Perdana Menteri, silakan. Tapi buat beberapa perkara. Di antaranya anti-hopping law. Supaya tak ada lagi beruk-beruk ni boleh melompat. Beruk Azmin, beruk Mahudin dan beruk-beruk ni lah. Dan tak ada lagi parti macam PAS sokong orang melompat untuk buat kerjaan. Enough is enough. Kita mulakan hidup baru dengan Akta Anti Lompat Parti. Ini di antara persetujuan MOU. Yang kedua, segala bentuk perbelanjaan untuk hadapi COVID dan memulihkan ekonomi, kita bincang bersama. Okey, setuju. Kemudian MA63 untuk meletakkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung, 3 wilayah yang setara. Setuju. Dan kita dia perkara yang lain ada lagi. Kalau begini, Perdana Menteri Ismail Sabri, kamu perintahlah sampai habis penggal. Ismail Sabri pun kata ya. Saya pun tak macam tu. Berulang kali dia bercakap kepada kami, pilihan raya ini sepatutnya diadakan selepas bulan 3, bulan 4 yang akan datang. Tetapi apa yang berlaku? Cuba kita lihat. Ketua eksekutif ialah Perdana Menteri. Sebab itu kami dulu, Tun Mahathir letak jawatan, kami hilang jawatan. Sebab dia ketua. Yang dia pergi letak pasal apa? Saya tahu. Saya balik daripada Vietnam, mesyuarat Menteri Pertahanan. Sampai Kuala Lumpur, dia kata, Pak Mat, kerajaan dah jatuh.
Mahathir dah letak. Saya, Datuk Seri Anwar, Wan Azizah, Lim Guan Eng terus ke rumah Tun. Masa itu surat peletakan jawatan Perdana Menteri dalam perjalanan kepada Yang di-Pertuan Agong. Boleh stop dah surat tu, dah berlepas. Balik daripada rumah Tun, saya beritahu kepada isteri saya, wahai isteriku, bersiaplah keluar daripada rumah. Kereta kerajaan saya bagi hari itu juga. Saya tak pakai lebih, not even one day saya pakai selepas saya tak jadi menteri. Begitulah juga yang tukang masak, tukang cuci semua, you can go back. Sekarang aku akan masuk dapur masak sendiri. Memanglah mainlah rumah saya nak makan masakan saya. Jadi ya dari sekalian, kita kena letak sebab Tun letak jawatan. Ini power ketua eksekutif. Bila Ismail Sabri hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong, dia mewakili kabinet. Tetapi yang dari sekalian, ada lagi 12 orang menteri hantar surat lain kepada Yang di-Pertuan Agong. Artinya mereka sudah buat vote of no confidence kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri bukan dijatuhkan oleh kita, dijatuhkan oleh puak-puak menteri kabinet bersatu dan PAS yang menjatuhkan Ismail Sabri. Hampa tahu ke dah ni? Itu yang saya datang kena bagi tahu. Hadirin sekalian, macam ada 2 surat kepada Pertua Agong, dan kita tahu Seri Paduka Baginda murka. Kemudian desak juga buat pilihan raya segera. Tengok bila bubar parlimen, sama-sama memerintah, Terengganu tak bubar, Kelantan tak bubar, Kedah tak bubar, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, tak apalah kami memerintah. Patutnya negeri yang bersama tubuh kerajaan, cara tebuk atap, kena bubarlah bersama. Seperti apa yang dibuat oleh negeri yang dikuasai oleh UMNO. Tapi tidak berlaku begitu. Bila hari belanjawan negara dibentangkan, ini orang faham audit nih, kawan kita nih. Dia bentang belanjawan, itu bukan belanjawan, itu sembang kedai kopi. Belanjawan mesti dibentang, dibahas dan dilulus. Setiap kementerian kami kena undi untuk lulus, baru kerajaan boleh belanja. Sekarang warta berita, radio, ulas belanjawan. Ulah apa? Itu bukan belanjawan. Kesian pegawai kerajaan buat kerja. Sampai kadang-kadang hari Sabtu, hari Minggu pun mereka terpaksa buat kerja kerana nak siapkan belanjawan. Bentang belanjawan 7 hari bulan, nak bahas 10 hari bulan, 10 bubar parlimen. Datang lepas pilihan raya ini, kalau Pakatan Harapan menang, Pakatan Harapan kena bentang belanjawan baru. Kalau BN kalah, Pakatan Harapan juga kena bentang belanjawan baru. Sama ada Pakatan Harapan menang atau BN kalah, belanjawan baru perlu dikemukakan. Faham ke tak? Artinya belanjawan hari itu tak diluluskan lagi. Yang radio ulah tu kenapa? Ya, seronoklah Makcik Kiah dapat pinjaman mesin jahit, pinjaman buka kedai sampai 6,000. Makcik Kiah dapat 6,000. Makcik Rosmah dapat 180 juta. Ini digembar-gemborkanlah soal Makcik Kiah dapat bantuan dan sebagainya. Di kampung ni kenyeh sampai tak boleh tutup mulut, senyum sampai ke telinga. Padahal belanjawan itu belum diluluskan lagi. Kena bentang sekali lagi lepas pilihan raya ni. Hadirin sekalian, kluster mahkamah ini dia tahu keputusan mahkamah bila dihukum tak boleh bertanding walaupun dia adalah rayuan. Seorang calon ditenom ditolak oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kerana dia telah dihukum,
dia buat rayuan, mahkamah seterusnya dia ditolak. Begitulah Zahid, dia bimbang kalau hukuman dibuat pada bulan 2 akan datang atau bulan 3, dan kalau berlaku pilihan raya, dia tak boleh jadi calon. Maka nak selamatkan dia kononnya, susahkan kita semua. Hadirin sekalian, kita mau tidak mau, suka tak suka, kita kena terlibat dalam pilihan raya ini, bukan semata-mata untuk lantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tapi untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Malaysia sekarang ini sudah berada dalam keadaan yang teruk-teruk. Saya banyak perkara lah. Hadirin sekalian, hari ini kita lihat, saya sendiri ni memang ekonomi tak pandai, tak macam apa ni, mizan apa? Azan kita. Dia tahu hal audit, dia tak pandai. Tapi bila dapatkan saya point, saya boleh bercakap lah. Macam dulu ni. Kenapa YNDB macam tu jadi? Sebab yang menguruskan YNDB Najib. Menteri Keuangan pun Najib. Perdana Menteri Najib. So bila Menteri Keuangan ni dia tak boleh buat, dia tak lulus, dia tanya Perdana Menteri. Perdana Menteri tak lulus juga, dia ada penasihat, Rosmah. Jadi kalau kita campur 4 itu pada satu kuasa, akhirnya lingkup Malaysia. Kita dianugerahkan Allah kemenangan setelah kita bekerja dan menang 2018. Saya sendiri Azan, bila dengar cerita penyelewengan dibuat katakan oleh Jomo Sundram, oleh penceramah-penceramah kita, termasuk Rafizi, Tony Pua, Kalim Gon Eng, saya ada 50-50. Nak percaya atau tidak? Sebab kadang-kadang orang kata kita ni pembangkang, apa saja yang dibuat oleh pemerintah ni kita kata tak betul. Tapi bila saya dengar tirih ni banyak sangat, 60 bilion setahun, betul kan ni? Orang yang tak reti akaun macam saya ni, bila diberi peluang jadi menteri, mesyuarat kedua kabinet, kalau tak silap saya cadang kepada kabinet buat jawatan kuasa untuk siasatan, jawatan kuasa khas. Perdana Menteri setuju, kabinet semua setuju, sebulat suara. Ditubuhlah jawatan kuasa. Siapa ketua? Tan Sri Amrin Buang. Siapa dia? Ketua Audit Negara selama 8 tahun. Bukan dia UMNO, bukan PAS, bukan Keadilan, bukan DAP. Dia adalah pegawai kerajaan yang cukup profesional. Siasat dulu Kementerian Pertahanan, saya minta, sebab Kementerian Pertahanan jadi tajuk sebelum itu. Al-Tantuya, kapal selam, macam-macam cerita. Al-Tantuya dibunuh oleh polis, pasal apa, siapa suruh, sampailah tak establish. Nanti kita minta India buat filem, Hindustan boleh buat filem cerita-cerita tu. Antara sekalian, tubuh jawatan kuasa dengan expert yang ada, lawyer ada, orang ekonomi ada, jawatan kuasa itu. Kita ada peruntukan khas, belanja dan siasat. Lepas 3-4 bulan siasat, saya tanya Tan Sri Amrin Buang, apa dapatan awal yang Tan Sri dapat? Dia kata land swap, tukar title tanah kementerian, sama ada buat perumahan ataupun diberi tanah bandar kepada satu syarikat, kita ambil tanah luar bandar dan sebagainya. Itu kerajaan sudah rugi 500 juta. Saya umum dalam parlimen, rugi 500 juta. Saya terkejut, benda tu saya tak tahu dulu. Saya tak tahu. Kemudian bulan 5 2019 patutnya saya terima kapal LCS. Tunggu-tunggu tak mai, tak siap. Saya pun dengan pegawai-pegawai naik helikopter pergi Lumut tengok tempat buat. Semua bersih telah dipotong ke 66 kapal. Saya tanya Tan Sri, kenapa tak siap? Dia kata duit yang sepatutnya guna buat kapal digunakan bayar utang benda yang lain. Mereka guna duit untuk tentera, untuk pertahanan, bayar utang benda lain. Tentera polis ni yang dah ingat, ini kerjaan kamu, kerjaan kami yang merintah selama ni. Kalau duit angkatan tentera pun sanggup mereka curi, hal lain-lain itu kecil. Kemudian tentera laut Datuk Aziz cadang meriam jenis ini.
Tapi ada broker kah siapa pun tak tahu, pindah jenis meriam itu, rugi pula berpuluh juta pula lagi. Tan Sri Amrin, saya tanya macam mana forensik audit, dia kata nak siap sekurang-kurang kena tambah 3 bilion lagi. Projek tu 8 bilion, kau tambah 3 lagi, lebih kurang dalam 11-12 bilion baru nak siap. Siap bila? 2026. Betul ke boleh siap? Wallahu alam. Kemudian datang pula helikopter, dah bayar dah 350 juta. Sebiji pun tak sampai hari ini. Inilah negara Malaysia tanah airku. Pas dia bercakap dah hal ini. Dia cakap dah, oh tak boleh, jangan. Kalau kita jatuhkan kerajaan ini, naik kerajaan DAP. DAP berkuasa. DAP komunis. DAP komunis. DAP komunis. Ini mainan lagu mereka sekarang. Hal rasuah, hal penyelewengan, mereka tak peduli. Betul ke tak? Timbalan Presiden PAS, pasukannya pergi jumpa Arukanda, beri taklimat YNDP. Setelah dengar taklimat, kami berpuas hati penyelana YNDP. Kalau hang bodoh, bawa lah orang cerdik. Saya tak pandai kalau saya nak pergi taklimat, saya tahu apa ni azan ni orang audit, saya bawa dia. Bila dia dengar angka dia tahu, aku dengar aku tak tahu. Saham dibuka dalam keadaan bercampur-campur, ditutup dalam keadaan lega. Saham untung mengatasi rugi, saya tak tahu apa. Saham NKI naik, saham Hang Seng menjunam. Apa dia junam, apa dia naik, saya tak tahu. Saya kena bawa penasehat yang tahu. Sebab itu bila kita pergi mesyuarat, saya menteri, nak mesyuarat itu, saya di brief setiap waktu. Di Kuala Lumpur, katalah nak mesyuarat dengan Thailand, di brief dah apa perlu saya cakap. Dah brief tu sampailah Bangkok, nak mesyuarat pukul 10. Lepas subuh tu pegawai brief saya lagi. Sama ada wanita atau lelaki. Brief. Mesyuarat pula mereka duduk belakang kita. Duduk tepi telinga kita. Bila ada persoalan, saya beralih belakang. Kadang dalam duduk bercakap tu, dia ada nota untuk saya jawab. Sebab mereka tahu kita menteri pembuat dasar nak arah ke mana. Kalau hal senjata misalnya, saya cakap dalam ceramah saya pada Angkatan Tentera, Jeneral-Jeneral, hal senjata kamu yang tentukan, kamu the end user, bukan saya tentukan atau broker tentukan. Betul, saya boleh kerjasama dengan mereka. Kita buat defense white paper, mereka beri kerjasama. Ada pegawai sampai tidur pukul 3 pagi menyiapkan defense white paper. Sebab mereka beri kerjasama. Sebab kita tak mau ketenteraan kita ni, kita mau biarlah ada rancangan 10 tahun lagi macam mana. Apa keadaan? Kita panggil profesor, kita panggil pemain industri, kita tanya juga negara-negara lain yang pernah buat defense white paper. Hadirin sekalian, kita tengok pula ni, Lembaga Tabur Angkatan Tentera melabur dalam AAS, perangkap laju kamera tu. Syarikat tu syarikat yang paling tak guna. Sudah tentu Lembaga Tabur Angkatan Tentera akan hilang duit itu. Nak buat macam mana ni duit tentera? Saya dengan CEO LTAT pergi jumpa Menteri Kewangan, Menteri Pengangkutan Cina, DAP komunis. Kita guna saat istilah PAS ni. Dah lah Cina, komunis pula. DAP pula tu. Saya kata kepada Anthony Lok, ini tentera, lembaga tabung. Dia kata tentera ramai ke individu. Saya kata lembaga tabung. Boleh tak bayar balik 555 juta kepada lembaga tabung Angkatan Tentera? Perunding 2-3 kali, Anthony Lok kata okey, boleh. Saya kata untung boleh beri untung tak sikit. Mana untung? Dia kata kita bagi modal pun balik cukup dah. Kita pun terima 555 juta. Cina, DAP, komunis inilah menyelamatkan lembaga tabung Angkatan Tentera. Orang lain tak boleh cerita Abang Mat Menteri. Tahu semua itu. Cuma
Persenjataan Pak, saya tak berani bersyarah sebab bila kita tahu banyak, kita tak boleh bercakap banyak, tapi kita ambil hak besar-besar yang ni. Kemudian saya semak, ada satu badan dipanggil Lembaga Veteran, Majlis Veteran Negara. Saya cek tengok 6 tahun menteri dulu tak pernah buat sekali mesyuarat pun. Siapa menteri tu? Syamuddin. Tapi menteri ada allowance 3,000 sebulan sebagai chairman kepada Majlis Veteran. Saya pun panggil veteran-veteran mesyuarat, bincang. Akhirnya kita pun bersetujulah pergi jumpa Menteri Keuangan sekali lagi, ulang-alik. Dapatlah kita bagi one off RM500 kepada tentera yang berjasa dalam pingat jasa Malaysia. Cukup tak RM500 tu? Cukup ke tak? Tak cukup, sekurang-kurang penghargaan permulaan. Saya tanya Lim Goen, tahun depan boleh bagi ke tak? Kalau ekonomi baik, kita akan beri lebih. Tahun depan nak beri lagi, kerjaan kita jatuh. Sekarang PJM pun tak ada, apa pun tak ada. Semalam saya jumpa veteran di Kota Baru, mereka berikrar semua mereka akan mengundi Pakatan Harapan. Kita ni hormat mereka bukan dengan lagu inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, tunjuk gambar tentera. Tapi bekas tentera nak duduk rumah pun tak ada kadang itu. Sedang bertugas pun kadang rumah mereka, ya Allah, teruk. Ni kita berada aman malam ni. Kenapa? Sempadan negara kita dikawal 24 hours. Yang berada di sempadan Sabah, Filipina, mereka tu kadang-kadang 3 bulan tak balik berada di perairan. Kamu senanglah dengar. Kita seminggu tak jumpa pun, traffic light merah kita nampak hijau. Ini 3 bulan tunggu berduka. Tu masalah tu. Nampak hak hitam macam mana pun nampak putih. Dan mereka jaga Selat Melaka, jaga sempadan Malaysia Thai. Mereka perlu dihargai. Ni kita lihat, nak bagi sikit pun payah. Begitu saya selalu bersorak dengan mereka, dan mereka kritik kita, mereka hentam kita, tak apalah, itu biasalah. Dan bila malam itu kita buat Hari Pahlawan, saya sendiri pergi jumpa syarikat-syarikat besar. Tolonglah derma untuk Hari Pahlawan ini yang sebanyak mungkin, supaya mereka dapat buat sesuatu. Bebaskan, kalau boleh, veteran ini satu hari mereka boleh take care semua veteran dengan pendapatan yang mereka boleh create. Selalu dapat 1 juta, 2 juta. Masa saya jadi menteri, saya dapat lebih daripada 10 juta tabung pahlawan. Hadirin sekalian, bab saya sendiri pergi rumah Siti Nurhaliza, jemput dia. Jumpa suami dia ada sekali lah. Saya pergi jumpa Ramli Sharif, jumpa di kedai kopi. Menteri pergi jumpa penyanyi. Bagi saya tak ada masalah. Sebab kalau mereka charge betul-betul nyanyian mereka, teruklah kita. Siti Nurhaliza bagi percuma untuk tabung pahlawan. Kalau nak bayar, kena bayar 70,000. Ramli Sharif taklah setinggi itu, tapi dia pun beri khidmat kepada kita. Ini cara dari sekalian yang kita lihat. Begitu dalam Kementerian Pertahanan, bagaimana JKR, bagaimana kementerian lain. Kita lihat, bila WNDB ini sudah siap untuk didakwa di mahkamah oleh Peguam Negara waktu itu, Gani Patail. Semua dah siap. Apa Najib buat? Pecat Gani Patail. Ingat tak? Ganti hak orang Kelantan tu. Orang Kelantan ada baik macam Tok Kurnia Aziz, ada jahat macam bekas Peguam Negara. Faham ke tak? Sofa di Terengganu ni pun ada hak mental disorder, ada di sini lah ni. Dia bercakap merapu. Saya cukup suka wartawan pergi jumpa dia kerap. Sebab dia akan bagi pandangan berubah setiap hari. Dulu ni kita tengok, DAP sahabat kita, DAP menentang darurat di Kelantan, DAP menjunjung perlembagaan,
DAP menerima Islam sebagai dasar negara, agama persekutuan. Itu masa di kempen di Teluk Intan. Mari Tanjung Piai pula, mari kita pergi Dumai dengan kereta, keluar mengundi beramai-ramai. Pangkah MCA kawan kita berubah pula. Kemudian tinggal MCA, ambil gerakan. Tinggal DAP, tinggal semua sekarang ni DAP komunis. Hari ini pula dia kata pengisytiharan harta oleh calon-calon bodoh. Dah pula. Dulu tahun 2013 saya dan pemuda isytihar minta isytihar harta, Presiden PAS sokong. Sekarang tak sokong. Sebab bila jadi kerajaan banyak boleh sakau. Saya harap wartawan pergi tanya dia tiap-tiap hari. Contoh akan dengar pandangan dia berubah tiap hari. Betul lah calon kita apa nama? Mana dia calon kita? Ini korban. Kamu betul lah sekarang ni. Sebab pengundi sana pun penin. Sekejap ni. Sekarang ni DAP. Komunis. Dulu DAP sahabat kita. Dia peluk tu rapat. Saya tak pernah peluk lingua macam tu. Masa dia peluk tu dia tak bau komunis ke masa tu. Tapi kita tak faham. Tengok lepas pilihan raya ni. Tu apa yang goin tergelak gitu dah. Kamu memerintah dengan baik. Dia tak mau komunis ke waktu tu. Jadi orang-orang macam ni macam nak memimpin negara. Tak boleh, pendirian tak ada. Mana saya sebut tadi ni. Jadi sekalian, Gani Patail dibuang, digantikan dengan Peguam Negara baru. Kemudian bila kita perintah, kita buka balik fail yang telah disediakan oleh Gani Patail. Maka dakwa Najib. Bila dakwa belum lagi kes YNDB, kes SRC, dia dah curi 42 juta. Tu yang masuk jail sekarang. Lebih mengejutkan lagi bila kita tengok lagi, ya Allah punya teruk. Nak buat solar di sekolah, solar untuk penduduk Sarawak pendalaman, elektrik. Boleh isteri Perdana Menteri minta 180 juta. Dan telah diambil, dan ini yang dia kena salah sekarang, dan dia kena denda 900 juta, hampir 1 bilion, kerana denda 5 kali daripada suapan. Bayangkan satu projek dia makan 180 juta. Sebab itulah kita lihat, kalau tak isi harta, saya berani isytihar sebelum saya jadi menteri dan lepas jadi menteri. Banyak mana harta saya tambah? Tengoklah. Tapi ada menteri wilayah, perbicaraan di mahkamah, harta dia ada 900 juta dalam bank. 900 juta ni gaji, allowance ataupun curi? Curi atau gaji? Tapi kenapa rakyat sokong? Rasuah berleluasa kerana you ask for it. Mesti stop ini semua. Ada seorang lagi bekas menteri jatuh helikopter. Kita sedihlah. Berlaku perubatan harta di mahkamah. Isteri dan maknya. Berapa? 2 bilion harta. Saya ni kalaulah 3 penggal jadi menteri, tak makan, tak berak, tak minum, saya jadi malaikat. Impun semua duit gaji dan allowance. Boleh tak dapat 180 juta yang Rosmah curi tu? Boleh dapat ke tak? Ni polis banyak ni, dengarlah sama yang kamu duk unipuh, duk sokong buat tu kenapa? Bamak ni mungkin hari itu ada sedikit pertelingkahan, ada bukan perbincangan. Mula-mula saya jadi menteri dalam negeri, tapi 2 hari kemudian ditukar jadi menteri pertahanan. Ini akan datang tak tahu lagi.
Jadi ini yang dengan duit negara kita tirih. Bila kita buat penyelidikan dan kita buat penangkapan dan kita dakwa, maka bocor 60 bilion setahun sekarang, saya percaya. Azan, saya percaya sekarang. Artinya Profesor Jomo ataupun yang terakhir ini apa ni, Dr. Rashid Hussein, bukan apa yang baru masuk keadilan, Dr. Rais Hussein, dia kata 25 tahun bocor 3 trilion. 3 trilion. Keadaan begini yang terjadi, sepatutnya parti Islamlah kena juara menentang segala bentuk penyelewengan dan kezaliman. Tapi mereka lah jadi penyokong kepada puak-puak ni untuk merampas kuasa di atas isu kalau kita terus memerintah DAP kuasai. Tabung haji. Tabung haji ini dia ada harta dia lebih kurang 80 bilion, kurang lebih lah. Kalau bankrupt tabung haji, rating Malaysia ni akan jatuh. Sebab dia harta dia banyak. Maka Lim Guan Eng kata, kita kena selamatkan tabung haji. Lagi seko komunis Cina ni. Dia kata kita masukkan 19.9 bilion untuk selamatkan tabung haji. Siapa? Lim Guan Eng. Parti apa? DAP. Pahaman dia? Komunis. Inilah hadirin sekalian yang kemudian masa itulah manifesto mesyuarat kabinet pertama. Kita kena tunaikan manifesto kita. Apa dia manifesto? Bayar royalti kepada negeri yang ada minyak. Salah satunya Terengganu. Saya tanya Lim Guan Eng, berapa royalti itu? Dia kata waktu itu lebih kurang 1.2 bilion. Saya kata nak bagi 1.2 bilion kepada PAH. Dia kata janji kita kena tunai. Tak apalah, tunailah, berilah royalti itu. Saya tak tahu sekarang ni dengannya royalti dipotong balik oleh kerajaan Melayu Islam. Melayu Islam. Mereka guna isu Melayu Islam untuk melindungi perompak dan penyamun. Betul ke tak? Melayu Islam, kham curi duit tambah haji. Melayu Islam, kham curi duit marah. Melayu Islam, pergi rumah Najib, hari tangkap tu, duit cash lebih daripada 100 juta. Melayu Islam, curi projek solar untuk rakyat 180 juta. Melayu Islam, curi duit marah. Betul ke tak? Yang kamu pergi sokong tu kenapa? Sebab itulah saya tengok perkembangan sekarang, rakyat dah fed up. Rakyat dah tak mau keluar mengundi. Hari ini Ambega buat seruan, keluarlah mengundi. Jangan marah Syarikat Timur itu telah berlalu. Bina masa depan negara. Anak muda kena keluar mengundi. Kalau kamu tak keluar mengundi, penyamun-penyamun itu akan menang. Betul ke tak? Negara kita boleh jadi seperti Sri Lanka. Sri Lanka lebih kuranglah in the name of Bumi Putra, iaitu orang Sri Lanka ni, orang Ceylon, mereka Bumi Putra. Yang jadi pembangkang sana kuat ialah India, Hindu. Oleh itu, apa-apa kita kena sokong kumpulan Raja Paksa. Nama Perdana Menteri dia lah. Dia curi rasuah dulu. Sri Lanka negara maju di Asia ini. Sebab itu dia ada Colombo Scholarship, sidang antarabangsa semua di Colombo. Lee Kuan Yew pernah sebut, dia harap satu hari Singapura jadi macam Sri Lanka, maju. Akibat rasuah tirih penyelewengan, tahun lepas Sri Lanka bankrupt. Nampak tak? Raja paksa bawa duit berbilion, lari ke luar negeri, tinggal rumah besar. Barulah ketua cawangan UMNO Sri Lanka marah, pergi berenang di kolam Raja paksa. Nak buat apa lagi? Kawan tu bawa bilion lari luar negeri. Nak bina semula Sri Lanka, 20 tahun belum tentu boleh. Malaysia belum sampai ke peringkat itu. Selamatkan Malaysia pada 19 bulan nanti, boleh? Ini perkara yang kita kena sebut sekarang ini. Hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian,
Ada benda banyak nak cakap di tengah ni. Saya geram. Geram sungguh. Melayu Islam. Melayu Islam. Pada orang-orang Islam, judi ni satu perkara yang cukup besar diperjuangkan oleh PAH. Sungguhnya arak, judi, tunung nasib ni amalan syaitan. Ayat itu tuan-tuan dengar lagi sekarang ni. Dengar tak? Jangan cenderung pada orang zalim. Dengar ke tak lagi? Bila dalam pemerintah, hadirin sekalian, kita lihat Lim Guan Eng ni Cina, dituduh dia sosialis dan komunis. Kita kena faham, sosialis memang anti judi, Islam lebih dahsyat. Maka di atas itulah beliau mencadangkan dalam kabinet draw judi 22 kali diturun kepada 8. Tengok, harapan 8 kali. Naik Perikatan Nasional PAH memerintah, naik balik 22 kali. Lobai kamu tipu orang kampung. Kenapa kamu tak bersyarah tajuk ini? Ya. 22. Kita turunkan, mereka penaik balik. Apa dia? Judi. Masa belum merintah dulu, para mugari kita buka aurat. Kerajaan bertanggungjawab. Mesti usah tutupkan aurat mereka itu. Sekarang saya datang manapun, saya malah dia naik kapal terbang. Semua para mugari dah tutup aurat. Nampak biji mata je. Bila dia pemerintah, dia kata susah nak buat, kena bincang. Orang betul. Adib ada planning untuk membunuh pegawai-pegawai Melayu. Kerajaan Pakatan Harapan tidak buat sesuatu untuk menangkap mereka yang membunuh Najib. Sekarang mereka merintah dah 3 tahun. Mana dia? Apa yang kamu buat terhadap Adib? Nampak tak pembohongan mereka? Pusat pembohongan itu di Terengganu. Oleh itu, peluang untuk nyahkan mereka pada 19 hari bulan ini. Boleh? Kita bina Islam rahmatan lil alamin yang telah diterima secara dasar melalui titah yang di-Pertuan Agong dan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Kalau tidak, hadirin sekalian, kita apa nak jadi pada masa akan datang? Sekarang orang sebut kelayakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia terkenal di Eropah, terkenal di Amerika, terkenal di Turki. Hadirin sekalian, terkenal, tapi kalau tak cukup 112 kerusi pada 19 hari bulan nanti, Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Betul ke tak? Mek Sabri itu layak apa? Kalau dia berjalan di kota London seorang-seorang, orang ingat awang liku mana budak ni. Tapi kenapa dia jadi Perdana Menteri? Karena dia ada cukup sokongan ahli parlimen. Mahyudin Yassin. Kalau dia berjalan seorang-seorang di New York ke, di Hollywood ke, orang ingat ni sahnya orang Meksiko. Pelarian Meksiko yang sesat. Tapi kenapa dia jadi Perdana Menteri? Diberitakan dia cukup sokongan lebih daripada 111 orang, maka dia jadi Perdana Menteri. Faham ke tak ni? Saya nak bagi faham betul-betul. Anwar biasa jadi Bank Dunia, IMF, UNESCO. Ya, jangan bincang soal layak. Pastikan 19 hari bulan nanti pukul 12 malam Pakatan Harapan menang 112 kerusi. Salah satu kursi itu kita mau sekurang-kurang beberapa kursi daripada Terengganu. Sekarang rakyat sudah berubah. Ini hujan ni, kalau tak hujan saya yakinlah sepanjang mata memandang malam ini. Kalau saya pendengar sendiri, saya tak main malam ni. Tambah hujan daripada petang. Kena tengok pula isteri pula pakai bedak pula malam ni. Pakai minum kopi O duduk situ lah. Gelak ni. Bak hujan daripada petang dia sampai pukul 2 sampai tu siapa nak keluar. Tapi alhamdulillah penuh
penuh khemah pada malam ini. Artinya rakyat Terengganu ini memang ingin buat perubahan. Hadirin sekalian, kami dulu bersama dengan Ustaz Fadil, bersama dengan Tok Guni Aziz, Ustaz Hadi sendiri, kita berusaha untuk membuat satu tahaluf siasi dengan keadilan, dengan DAP dan PAS. Kemudian hadirin sekalian, UMNO tahu kalau terus Pakatan Puak ini, kerajaan akan hilang daripada mereka. Mula tahaluh 2008 kita menang 5 buah negeri. Ingat tak? 2/3 majoriti BN hilang. 2013 pun begitu. Oleh itu UMNO sediakan wang berjuta ringgit untuk pecahkan PAS. Dia mula sogok orang PAS. Di antara yang mengaku terima duit UMNO itu ialah Ning Abdul. Tahun ini dia pun tak jadi calon kerana dia pecah rahsia. Kemudian Claire daripada England mengatakan PAS terima 90 juta. Saya tak tahu benar atau tidak. Sebab saya tak tahu Azan, betul. Hak tak tahu, saya cakap tak tahu. Presiden PAS saman Claire. Bila saman bicara nak mula, Claire kata, I am ready to tell all. Bagaimana PAS dapat duit? Tadi kata, kalau macam ni habis kita. Tadi pula pergi bayar 1.4 juta supaya Claire tak teruskan pembicaraan. Pelik tak? Dia saman, dia bayar. Ini satu lagi benda pelik dalam dunia berlaku. Terengganu ni, Terengganu. Kenapa perlu bayar 1.4 juta? I don't know. Saya bukan peguam. Azan, raja macam mana ni? Pasal apa? Sebab Claire kata, saya akan ceritakan bagaimana PAS dapat duit daripada UMNO. Saya tak tahu 90 juta ni. Saya memang kerja saya ceramah. Tahun-tahun Terengganu saya ceramah. Bina markas saya buat. Saya jadi betul-betul lebay. Kerja dengan ikhlas. Saya tak tahu dia buat benda lain. Akhirnya 2015 pecahlah dengan DAP. Hujung tahun itu pula pecah dengan keadilan. Kemudian kami yang nak mempertahankan tahaluf ini digelar oleh Setiausaha Majlis Syura sebagai munafik haraki. Kami kumpulan Jebon lah. Saya, Khalid Samad, Dr. Zul, Husham Musa dan semua ni Jebon. Majlis Syura ni yang tertinggi. PAS ni dia ada cawangan, kawasan, pemuda, Dewan Pemuda, Perhubungan Negeri, Jawatan Kuasa Pusat, pemuda, ulama, atas tu Majlis Syura. Setiap usaha dia kata kami ni munafik haraki. Kita nak tuduh orang jaga, kadang Tuhan balas di dunia ni juga belum kamu mati. Sekarang bila tak dapat jadi calon PAS, jadi calon UMNO. Ni yang gelar kami munafik haraki ni. Kuala Nerus. Alah, nama dah sebut sendirilah. Tak dapat jadi calon UMNO. Dulu kamu kapirkan UMNO ni siang malam. Sebab itu kita jangan tuduh orang tak punca. Ni sekor lagi ni. Perak. Pesuruhjaya PAS Perak kempen di Pekan Hari. Pakatan Harapan di komunis akan kuasai. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia akan izinkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Alah, habislah kamu ju. Saya akan pilih azan ke apa semua lah. Geli dah kita dengar, geli atau tidak? Kepiah putih atas kepala buat tuduhan pada Anwar Ibrahim. Kalau dia tuduh Pakatan Harapan, bagi saya okey lah, tak apalah. Tuduh Anwar Ibrahim, saya minta Anwar sama dia, tuntut berjuta ringgit. Melampau lebay-lebay ni buat tuduhan. Tapi kemarin dia tarik balik seorang lebay lagi di Sek Kedah. Dia kata siapa mengundi selain daripada Perikatan Nasional,
Undi Pakatan Harapan atau Barisan Nasional sah masuk neraka. Hari ini dia tarik balik. Jamal Abdillah bagus. Dia penyanyi tapi lebih cerdik dan lebay-lebay. Dia kata Pulau Pinang tak boleh azan. Tiba-tiba ada orang beritahu kat dia silap tu. Dia pun tarik balik kemarin. Ini saya pujilah Jamal Abdillah, teruslah menyanyi. Kamu lebih cerdik dan lebay-lebay. Buat tuduhan gitu senang. Dan akhirnya harasuha penyulingan lah ni pula ni. Rapidi dedah ada lagi. Satu projek 2 bilion. Menteri jaga air. Runding terus. Ini kalau berlaku pendedahan baru. Siapa dia? Menteri air. Menteri air siapa? Siapa dia? Inilah yang pergi dengar taklimat Arukanda tu. Kami berpuas hati perjalanan YNDB. Hang tak bawa orang forensik audit tak mana boleh kena. Saya sendiri awak NDB saya tak faham. Betul tadi. Ni azan saya tak faham. Duit di transport negeri ni apa lagi apa tu? Apa negeri Bahamas apa tu? Pulau apa? Cayman Island saya tak erti. Apa dia benda ni? Yang saya nampak kapal Jolo yang kita rampas. Yang kita nampak Subang di girlfriend Jolo. Yang kita nampak beli lukisan harga berjuta. Yang kita nampak buat filem lucah di Hollywood. Duit-duit itu. Pah kata apa? Kami puas hati. Hadirin sekalian, sebab itu saya tuju sikit malam ni pada Pah. Kerana parti Islam bukan hanya namanya. Orang-orang yang memimpinnya sekarang tidak boleh lagi berada dalam suasana Malaysia baru sekarang ini. Kita mesti tolak mereka dalam pilihan ini, boleh? Sebab kita masalah yang pelesah kita hadapi sekarang ekonomi. Dah pergi Mekah dah kak? Yang pergi Mekah ni pergi dah? Dah lagi, Cina tak pergi lah. Apa, insyaAllah satu hari pergi. Ni pergi dah? Belum, mana yang pergi dah? Azan pergi dah? Okey, saya pergi Mekah 20-30 tahun dulu, $5,000, $12,500. Faham? Sekarang pergi Mekah $5,000 juga, tapi $24,000. Kenapa? Nilai duit kita jatuh. Tu tengok Cina tu anggur, dia faham. Nilai duit jatuh ni menyebabkan tambang naik. Saya pergi Mekah dulu RM100, RM145. Sekarang RM100, RM75. Artinya kalau dulu kita belanja RM500, sekarang kena RM1,000 di Mekah. Baru sama RM500 dulu. Ni akibat duit jatuh. Tengku Razali kata bulan depan kemungkinan $1.05. Maka pergi Mekah akan naik lagi kerana duit kita jatuh. Petani buat sayur beli baja luar negeri. Orang yang menanam padi beli racun RM105 naik $300. Hasil padi tak naik macam mana. Baja naik. Baja-baja sayur naik. Kemudian kita marah. Orang jual sayur dia naik ke harga. Tapi dia import barang menggunakan dolar. Bila duit jatuh hadirin sekalian, kita teruk. Sekarang harga makan semua mahal. Saya di Kuala Lumpur, saya ada RM50, saya masuk restoran mama, saya cari kerusi yang menghadap ke dinding. Supaya saya makan cepat-cepat jangan orang nampak. Kalau nampak, hoi Bang Mat, mampu aku. Dia sebut Bang Mat jam, dia main 2-3 orang pula. Kita ada RM50, tak ada lah. Tak lagi tukang basuh pinggan mama tu lah. Ada 5-6 keping. Bang Mat, main. Boleh lah. Sebab apa? Harga sekarang cukup mahal. Makan tengah hari. 1 sotong, 1 telur goreng, seketul ikan, 2 bendi, kuah, campur, RM27, RM28. Boleh kita marah pada mama tu? Ada hadirin sekalian, air pun dia cas 50 sen. Mama tu keluar bil air. Ini bil siapa mau bayar? Mama jangan main, dia pandai ekonomi. Masalah mata wang. Kita nak naik balik mata wang memang susah, lambat. Tapi kalau kita bina reserve perlahan-lahan, jangan bocor, jangan tirai, kita boleh naikkan semula mata wang kita selepas kita ambil alih pemerintahan pada 19 Ramadan nanti.
Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh buat hal ini. Sebab dia ada pengalaman lama di IMF dan juga International Monetary Fund. Dia ada pengalaman. Dia boleh buat. Boleh tak boleh? Tentu kena bagi menang lah di Kuala Terengganu ni. Kena menang di Kuala Neros, kena menang di Dungun, kena menang di Kemaman dan lain-lain. Barulah kita boleh buat perubahan. Percaya tak kita boleh buat perubahan? Kami ni tak sempurna. Tapi 22 bulan, 1 tahun setengah kita meminta. Transparency International memberitahu masa kita ambil alih kedudukan rasuah Malaysia tempat 61. 1 tahun setengah kita turunkan jadi tempat 51. Naik UMNO PAS memerintah, Transparency International bagi tahu daripada 51 sekarang naik ke tempat 62. Puak-puak ulama PAS ni buat apa ni? Kamu dalam kerajaan rasuah meningkat. Kami yang tak apa-apa pandai ni kata ni, boleh menurunkan 10 mata. Kalau 5 tahun kita merintah, saya yakin indeks rasuah akan turun barangkali sampai ke angka 40 atau bawah dan 40. Maka pelabur akan lebih yakin kepada kita. Sekarang nombor 51 naik 62, 11 mata. Tahun ini belum lagi buat laporan. Saya ingat mungkin jatuh ke lebih jauh lagi, mengatasi 70 ke atas. Malaysia setaraf dengan negara-negara Afrika. Tadi muda kata minyak ada apa-apa. Kalau minyak ada menteri duk sakau gitu, tak jadi. Kaya raya, nak kaya raya boleh berniaga. Nih kawan-kawan kita berniaga. Make business. Melayu nak bisnes yang kaya banyak. Nak jadi orang politik, kaya dulu masuk politik atau masuk politik. Begitulah kita marah kepada orang politik. Lim Kit Siang jadi ahli parlimen daripada Baila tahun 67. Dia ending life dia hanya sebuah rumah teres di Pulau Pinang. Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri, bila bersara hanya boleh beli sebuah rumah di Batu Peringgi. Nak tambah pendapatan, dia menulis dalam akhbar Star SICA dapat upah 1,500. Itu Tengku Abdul Rahman. Sekarang hadirin sekalian, ketua bahagian pun rumah. Ambil duit mana ni? Sakau. Betul ke tak? Kita hentikan bina Malaysia baru insya-Allah 19 hari bulan pukul 12 malam kita telah melepasi 112 kerusi insya-Allah. 10 pagi 20 hari bulan motor berkuasa tinggi datang. Brum, brum, rumah Anwar Ibrahim dengan kereta yang lampu biru di atas tu. Macam mai ambil saya jadi Menteri Pertahanan dulu. Orang kampung kau tu terkejut. Pertama ni siapa mai ambil pula ni? Mai ambil menteri. Saya pun tengok jalan pun mengengkang waktu tu. Nak terima kawat jeneral-jeneral ni. Bawa apa? Bawa Datuk Seri Anwar ke Istana Negara. Lebih kurang 10 pagi 20 hari bulan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Kita pakatan harapan kita semua. Selamat bekerja, kerja betul-betul. Panggil kawan-kawan kita di luar balik mengundi, muda atau tua, cek nama mereka, tentu dalam senarai 18 tahun ke atas balik mengundi. InsyaAllah kita buat perubahan kali ini bersungguh-sungguh. Tak jatuh kerajaan kita sehingga 5 tahun insya-Allah. Sekian dulu, terima kasih. Saya Nandri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. சீனர்கள் வந்துட்டு ஏன் pada kali dan saya pun cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta chào Sang Hao.
Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, Saudara Said Ibrahim, calon